Saya nak try mic saya. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita boleh teruskan sesi kuliah yang pertama sebenarnya. Semalam sesi tutorial, hari ini adalah sesi kuliah yang pertama. Dan juga saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih sebab hadir kelas. Okey, dan kalau anda nak tengok nota telah pun dimasukkan ke dalam Google Classroom. Jadi sebenarnya nota tu boleh tengok dah sejak semalam kalau tak salah saya. Okey, dan juga hari ini kita akan tengok kepada topik 1. Kita cuba untuk melihat kepada pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, saya share dulu. Baik, untuk sebarang persoalan anda boleh tanya direct. Boleh je buka mic tu ketika saya tengah mengajar dan juga boleh tanya soalan bila-bila masa sebab bagi saya suka pelajar bertanya lah. Satu lagi saya lupa, saya dah ingatkan ke tak sebelum ni anda sebenarnya kalau boleh saya menggalakkan anda buka kamera lah. Sebab saya nak tengok pelajar saya ketika belajar tu macam mana dia mengambil nota ke, dia sekadar mendengar ke, ataupun kadang muka awak boleh tunjuk awak faham ke tidak apa yang saya cakap. Sebab kalau tanya tu memang faham belaka, memang kata tak ada soalan. Tapi bila kita tengok muka pelajar kita ni, muka dia ni macam tak apa faham je. Jadi kita boleh bantu pelajar. Baik. Jadi kalau buka tu sebenarnya saya boleh nampak anda belaka, walaupun saya buka slide ni saya boleh nampak anda. Sebab tu saya suka guna Zoom. Kalau guna Google Meet, saya tak boleh nampak anda bila saya buka slide. Itu kelemahan Google. Tapi Zoom ni sebenarnya saya boleh tengok anda dekat window ni, window kecil ni dia buka, saya boleh tengok seorang-seorang. Okey. Baik. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim untuk topik yang pertama insya-Allah Baik. Untuk topik yang pertama ini ia adalah mengenai pengenalan pada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Kita pandang bahawa tajuk ini memang berkaitan dengan Malaysia, masyarakat Malaysia mungkin secara keseluruhan. Okey, jadi kalau awak pandang cerita apa yang kita bincangkan dalam kursus ini, saya nak awak pandang luas Jangan pandang kepada satu bangsa sahaja. Maksudnya awak pandang bangsa Melayu je. Tak. Kita sebenarnya berbicara tentang pelbagai bangsa masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Itu saya boleh beritahu secara keseluruhan Baik, sinopsisnya panjang. Tak perlu baca pun sinopsis. Sebenarnya awak boleh baca ni dalam Google Classroom. Okey. Kalau ikutkan, ni bentuk sinopsis dia dalam bentuk infografik ni. Okay, kita akan tengok apakah etika ketika kolonial, dalam zaman kolonial, moden dan juga pasca kolonial. Kalau tanya saya kolonial ni apa puan? Okey, kolonial ni maksudnya penjajahan. Okey, pra-kolonial maksudnya sebelum dijajah. Okey, kita tahu kan bahawa tanah Melayu dahulu dijajah oleh beberapa kuasa besar. Portugis, okey. Kita di Belanda, Portugis, kemudian Jepun, kemudian British kan. Jadi kat sini saya boleh kata bahawa kalau pra-kolonial maksudnya tanah Melayu itu sebelum penjajah masuk. Tradisional, kita panggil sebagai tradisional. Sebab pada waktu itu, sebelum kita dijajah, kita sebenarnya dah ada etika tu. Kita dah ada adab, dah ada adat istiadat, dah ada adat resam. Jadi orang asal tanah Melayu sebelum dijajah, okey, boleh bayanglah, cuba bayanglah otak tu, bayang Hang Tuah, bayang Sultan Muzaffar Shah kan. Bayang siapa lagi, Mahsuri. Tu zaman-zaman sebelum dijajah lah tu. Okey, jadi pahlawan-pahlawan zaman dulu tu sebenarnya mereka dah ada etika mereka. Jangan kata tak ada Jadi itu dipanggil etika yang berbentuk tradisional. Kemudian ketika zaman kolonial. Zaman kolonial ni ialah zaman penjajahan. Awak pandang penjajah kita banyak Tanah Melayu ni amat mudah dijajah pada zaman tu. Saya pun tak tahu, banyak sangat penjajah kita, Belanda, Portugis, Jepun dan juga British Jadi pada zaman penjajahan ini ia dipanggil etika moden. Okey, sebab kita banyak dipengaruhi oleh etika-etika yang datang daripada dunia penjajah. Okey, dipanggil sebagai etika, dipanggil ethos, dipanggil etiket. Okey. Dan juga ada satu zaman lagi iaitu zaman pasca kolonial. Pasca ni kalau jumpa perkataan pasca ni maksudnya selepas. Okey, selepas penjajahan. Iaitu zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni ialah zaman pasca kolonial lah ni.
Okey. Ia dipanggil etika gabungan. Etika gabungan. Buka tak? Etika gabungan ini ialah ia bercampur gaul. Sebab tadi kita ada tradisional dan kita juga ada yang datang daripada penjajah. Jadi kita ada etika moden yang merangkumi semua. Merangkumi adab, adat, istiadat, adat resam, etika, etos, etiket. Okey. Yang ini nanti kita akan tengok satu demi satu lah. Kita akan masuk tajuk dia. Kita akan belajar dengan lebih mendalam untuk tajuk-tajuk ini. Okey. Kemudian dekat tepi sebelah kanan ni ialah menghayati etika. Menghayati etika ini dan peradaban acuan Malaysia, kita tengok ada 3 hala tu kan. Ada 3 bahagian yang ada 2 jalan. Okey. Sejarah membentuk dan menakrif biografi individu, keluarga dan komuniti. Sejarah tersulam struktur sosial masyarakat, negara dan pasaran. Dalam masa yang sama, struktur sosial masyarakat, negara dan pasaran menyulam sejarah. Dia juga membentuk dan menakrif biografi. Jadi erti kata lainnya, kita semua ni, anda semua ni sebenarnya kita banyak dibentuk dan ditakrif daripada sejarah. Ni kalau tanya sejarah ni boleh jawab tak soalan sejarah ni? Kan waktu zaman sekolah sejarah lah paling Allah, kalau nota sejarah tu kan berpeluh nak menulis nota sejarah kan. Saya tahu pengalaman dah. Saya sendiri pun zaman sekolah dulu kalau tiba waktu sejarah, Allahu akbar. Letih bukan apa, letih menyalin soal menyalin nota kan. Bukan sebab sejarah ni, kalau dua cara dia awak boleh maju dalam sejarah. Awak salin balik nota yang awak baca ataupun awak banyak kata macam menonton sejarah-sejarah tu dari segi dokumentari ataupun filem. Jadi awak boleh proceed dengan sejarah. Tapi kalau awak tak minat cerita sejarah, awak tak minat nak salin, memang sampai bila-bila lah sejarah tu rasa macam susahnya nak belajar kan. Okay, tapi ingat bahawa kita banyak dibentuk oleh sejarah dan struktur sosial kita juga disulam oleh sejarah ya. Kita tengok bagaimana penjajah Jepun meninggalkan kesannya kepada negara kita. Okay, penjajah British meninggalkan kesannya kepada negara kita. Penjajah Belanda meninggalkan kesannya di negara kita. Banyak, bukan tak ada. Baik, ini sinopsis secara grafik ya. Okay. Objektif. Objektif kita ialah untuk membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Okey, kalau tengok kat sini anda boleh nampak bahawa ni gambar apa ni? Ni gambar Selat Melaka Selat Melaka ni adalah sangat popular. Pada zaman penjajahan, sebelum penjajahan lagi, ia adalah sangat popular sebagai pelabuhan. Kebanyakan penjajah datang jajah kita sebab Selat Melaka ni. Dia pelabuhan yang mana kebanyakan kapal-kapal dagang, kalau dia nak pergi ke tempat lain, contohnya dia kena lalu Strait of Malacca ni, Selat Melaka ni, mereka akan lalu. Jadi mereka akan singgah. Jadi Selat Melaka ni adalah satu selat yang mana dilalui oleh ramai pedagang yang wajib lalu. Sebab dia nak keluar daripada ni. Awak tengok kan, kalau awak tengok peta ni, dia kena lalu Selat Melaka yang kecil ni untuk pergi ke sebelah Jepun sana, untuk pergi ke Alaska sana. Jadi bila pihak penjajah, dia sebenarnya berdagang dulu tau. Dia pun salah seorang pedagang. Dia lalu, dia tengok, sangat majulah pelabuhan Selat Melaka ni. Bila dia tengok, dia rasa tergoda untuk menjajah dan mengambil alih pelabuhan. Tapi dia tak pandang dari sisi lain. Kita banyak orang kita yang masih lagi, pada waktu itu kita ada sultan. Sultan yang sangat besar pengaruhnya kepada tanah Melayu. Jadi nak tak nak, bila mereka menjajah, sebenarnya mereka banyak mendapat tentangan daripada pihak sultan, pihak istana. Dan juga ramai orang-orang Melayu yang tak sukalah sebab mereka banyak mengganggu. Lepas tu mereka kenakan cukai. Cukai yang kadang-kadang orang-orang kita tak mampu nak bayar. Jadi mereka memberontak. Kalau baca sejarah sebenarnya sangat menarik. Sangat menarik. Kita bayanglah hero tu dalam perjuangan Tok Janggut ni, kita bayanglah hero tu ialah siapa?
Kamarul Adli, Kak Kamarul Adli, Kamal Adli jadi hero kita bayang. Bila baca sejarah ni awak bayang pelakon-pelakon tu. Heroin dia ialah Maya Karin. Awak bayang untuk jadi orang kata watak perempuan dalam cerita sejarah awak ni. Jadi bila awak bayang semua tu, awak akan baca sejarah tu dah lekat dalam otak. Saya baca itulah, saya belajar sejarah. Okey. Jadi kita belajar ni untuk bina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban. Okey, ini hasil pembelajarannya. Untuk awak belajar sesuatu topik, kena tengok capai atau tidak. Kita kena tengok bahawa yang pertama ni hasil pembelajaran anda ialah menjelaskan kerangka pemikiran penghayatan etika, menganalisis etika peradaban. Ada yang kata, ya Allah payahnya perkataan ni. Rasa macam tak boleh pergi rasanya subjek ni. Jangan risau, subjek ni dia bukan subjek yang awak wajib hafal. Ia subjek yang bila saya terang, awak perlu faham. Itu saja. Jadi awak mendengar saya ni macam dengar ceramah. Saya kena dengar puan, bukan saya nak menghafal, tapi saya dengar puan, saya kena faham apa yang puan cakap. Sebab nanti bila soalan exam, saya kena tulis apa yang puan cakap berdasarkan pemahaman saya. Pemahaman awak lah, pemahaman awak. Itu kerja awak bila awak belajar MPU. Kalau awak ngapal, itu bukan subjek MPU. MPU ni membina sasiah dan pemikiran anda. Itu penting tu untuk subjek MPU. Okey? Okey. Kandungan ni banyak, nanti kita akan go one by one. Okey, kita mulakan dengan pengenalan etika, dan peradaban. Kita dah nak mula masuk ni. Bismillah. Okey, pengenalan etika. Pengenalan etika dan peradaban ini, etika dan peradaban penting. Sebab ada 4. Dia bagi 4 kat sini. Okey, 4 yang dinyatakan. Pertama, kenapa penting? Berkepribadian tinggi, saling menghormati, hidup harmoni, membina negara bangsa. Itu bagi 4 lah. Yang lain-lain tu awak kena fikir. Sebenarnya banyak lagi. Bila cakap tentang etika dan peradaban ni, kita nampak bahawa ia penting untuk mengangkat kepribadian anda. Sebab tu pelajar-pelajar kena belajar subjek ini yang ditukar ni subjek baru. Subjek baru yang ditukar daripada subjek hubungan etnik. Sebab apa? Dia tengok generasi zaman sekarang ni begitu rapat dengan phone. Begitu rapat dengan media sosial. Okay. Dulu kami bersosial, pergi rumah kawan, bersosial di sekolah, di universiti, pergi dengan kawan-kawan, pergi library kan. Awak ni zaman COVID. Bersosial di mana? Di media sosial, Facebook, Twitter, IG, Telegram. Dan awak dengan pensyarah pun bersosial daripada Zoom, Google Meet, kan? Jadi etika dan peradaban itu walaupun kita di media sosial, kita cuba nak beritahu pelajar bahawa etika itu masih perlu dipentingkan. Peradaban itu masih perlu dibangunkan. Mereka yang buka video ni, patut ketika saya mengajar ni, anda tahu etika anda sebagai pelajar memang kena buka video. Kalau tak ada mobile data tu, kita akan usaha sebagai pelajar, kita akan usaha mencari mobile data sebab kita tahu ini etika saya sebagai pelajar. Saya tak wajibkan, tapi saya suka tengok pelajar saya bila dia buka video. Yang kedua, saling menghormati. Yang muda hormat yang tua. Yang tua sayang yang muda. Tapi kita tengok banyak yang berbalah sekarang kan. Media sosial pun boleh balah. Kecam sana, kecam sini kan. Bukan tak ada kecam-kecam ni, istilah kecam ni banyak. Jadi saling menghormati itu penting. Hidup harmoni. Okay, saya nak tanya siapa di sini, angkat tanganlah, saya tengok, saya nampak awak. Siapa di sini yang ada jiran Cina, India yang bukan Melayu? Siapa ada jiran yang bukan Melayu dekat tepi sebelah rumah dia? Tak ada? Okay. Kalau duduk Kelantan ni jarang lah. Duduk Kelantan ni memang jarang kita ada orang Cina, orang India. Tapi kalau awak duduk di luar Kelantan, contohnya di Selangor, di Pahang, di Kedah dan sebagainya, di Pulau Pinang, awak akan ada jiran-jiran yang mana bukan Melayu. Tapi kalau duduk sama-sama Melayu pun pakat baloh, pelik lah tu. Kalau boleh tu kita hidup secara harmoni. Dan kita membina negara bangsa. Membina negara bangsa. Okay. Saya minta maaf kalau dengar bunyi-bunyi background yang kuat-kuat, budak nangis ke, budak pukul-pukul tu, anak saya lah tu. Okay, saya minta maaf ya. Okay, kita tengok apa maksud adab secara directnya, secara translasi langsung. Okay, mengikut kamus pelajar edisi kedua, adab ialah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa. Ini budi pekerti. Ditekankan sini tingkah laku. Ditekankan sini bahasa. Kenapa dia kata 3 perkara ni? Okey, budi pekerti yang halus. Okey, pekerti ni dia sangat halus. Dia datang secara orang kata tabiat awak.
Contohnya bila awak bercakap dengan orang yang lebih tua, bagaimana pandangan mata? Bagaimana awak menundukkan badan? Bagaimana bila jalan depan orang tua awak minta lalu? Okey, itu budi pekerti yang halus. Tingkah laku yang baik. Okey, apabila anda mendengar sesuatu orang kata news yang dapat daripada phone, tingkah laku yang baik ini bukan semestinya kena tunjuk ke orang. Awak viralkan benda yang tidak sahih tu tingkah laku yang boleh dipersoalkan tu. Awak dapat benda satu ni, okey viral. Puan Siti cakap, Puan Tuan Siti cakap hari ni tak ada kelas. Seorang tu tolong viral kan. Lepas tu awak pun semua, oh tak ada kelas. Sedangkan saya tak cakap pun. Tingkah yang baik dalam media sosial pun boleh nampak . Okey, jadi jaga. Yang ketiga ialah bahasa, budi bahasa. Adab itu juga bergantung kepada bahasa yang digunakan. Walaupun awak guna bahasa Kelantan ni dia sebenarnya bergaluh bahasa Kelantan ni. Abang mari beli be, kita jual nasi goreng ni sedap be. Bahasa dia lembut. Kan? Lepas tu bila bahasa dialek ni kita pun guna dengan tingkah laku yang baik, budi pekerti yang halus, jadi bahasa yang baik. Tapi kalau kita guna bahasa Kelantan, super seranoh ke bahasa Kelantan yang orang kata mengecam ke, tubiklah bahasa tak baik. Itu adab ni maksudnya dia semua benda yang baik. Okey. Kalau dikatakan kurang adab, maksudnya dia tidak tahu adat atau kurang sopan. Orang yang beradab budi bahasanya baik, sopan santun. Okey, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata dengan ibu bapanya. Itu contohlah contoh. Beradab juga telah maju tingkat kehidupannya. Okey, peradaban sistem dan tahap perkembangan sosial suatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Jadi istilah adab ni dia sebenarnya juga merujuk kepada pembangunan tamadun. Kalau dikatakan kita sebenarnya mengalami perubahan peradaban daripada tempoh dahulu sehingga sekarang ni, awak tengok bahawa dulu belajar guna buku, sekarang dah guna phone, dah guna laptop, dah guna Google Classroom. Google Classroom adalah bukti bahawa kita mampu belajar secara maya. Dulu orang tak pernah fikir bahawa kita boleh belajar secara maya. Tapi sekarang awak dah boleh tahu bahawa itu pun tak apa sebenarnya, kan? Okey. Saya dah rekod dah. Sekejap, saya takut saya tak rekod. Rasa macam rekod dah ni. Okey, betul rekod dah. Baik jadi ini adalah definisi yang diberikan. Kalau tengok kartun ni pun menarik kartun ni. Okey, pucut. Okey. Kalau tengok kartun ni sebenarnya kartun ni bersifat satira. Kita hanya hormat kepada orang tua. Tapi bila datang orang pekerja, kita rasa kita bos. Saya yang bayar. Kita duk fikir, saya yang bayar. Jadi kalau mamak ni datang, saya boleh je nak cakap tidak beradab dengan mamak ni. Kan? Ini sifat kita ke? Ini sifat orang kita. Tak sungguh orang tak buat kartun ni. Jadi kat sini kita tilik-tilik diri kita dan kita tengok sejauh mana sebenarnya etika dan peradaban kita. Okey, jadi saya dah kata subjek ni bukan hafal. Subjek ni lebih kepada pembinaan sahsiah. Okey, saya teruskan Baik, kalau tengok yang ini, adat resam. Apa pula yang dimaksudkan dengan adat resam? Adat resam, Kamus Pelajar edisi kedua, adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Okey, itu adat resam. Contohnya adat resam berkaitan perkahwinan, merisik, bertunang, majlis perkahwinan. Kat sini dia ada bagi buku-buku yang berkaitan dengan adat resam. Adat ni orang kata ada istilah orang Melayu lah, pepatah Melayu, biar mati anak jangan mati adat. Okey. Orang Melayu kita zaman sebelum, saya rasa macam zaman sebelum tangan Islam lah. Okey, kita memang sangat pegang kepada adat. Zaman sekarang pun sebenarnya kita pegang lagi dengan adat sebenarnya. Masih pegang dengan adat. Awak tanyalah mak awak. Tanya ayah awak dulu. Waktu kahwin dulu, at least adat resam ketika berkahwin tu mesti buat. Contohnya tepung tawar. Okey, contohnya apa lagi? Dia adat resam ni dia bukan adat agama Akad nikah tu bukan adat resam Akad nikah tu rukun sah nikah. Jangan kata akad nikah tu ialah adat resam. Tak, adat resam ni ialah mereka duduk atas pelamin, mereka berinai, tepung tawar, lagi apa lagi adat resam orang-orang Melayu. Tu kalau Melayu biasa. Kalau awak kahwin dengan orang Minang, orang Minangkabau, okey, orang Minang dia lain adat resam dia. Orang Kelantan lain adat resam dia. Orang Sarawak lain adat resam dia. Merisik ada adat resam. Bertunang ada adat resam. Majlis perkahwinan ada adat resam. Tapi sebab COVID semua ni tak ada. Yang penting akad nikah waktu COVID. Akad nikah online. Boleh.
Asalkan akad nikah, sebab tu je rukun nikahnya. Yang penting nikah. Tapi adat resam ni kadang-kadang banyak perbincangan tentang adat resam ni. Perlu ke kita meneruskan adat resam? Orang-orang tua mereka kata perlu. Ia sebenarnya menjaga adat resam bangsa kita, kaum kita. Tetapi ada orang yang berbincang dan membuat hujah bahawa kalau adat resam itu sampai menyusahkan. Maksudnya kalau nak buat pelamin besar-besar, tak cukup 10,000 tak boleh kahwin. Okey, ataupun awak pergi tepung tawar, kalau tak tepung tawar tak sah nikah. Contoh sampai tahap tak tepung tawar tak sah nikah. Salahlah tu. Nikah ni dia ada rukun dia je. Habis rukun tu sahlah nikah. Tapi sebab kita fikir bahawa adat resam itu lebih penting, jadi menyebabkan tu yang jadi tak berapa nak tak berapa nak betul lah. Kita tengok setiap perkahwinan, setiap bangsa ada adat resamnya. Okey, pernah pergi tak perkahwinan orang-orang bukan Islam? Pernah pergi perkahwinan orang-orang bukan Islam? Tak pernah. Tengoklah dalam cerita lah cerita Hindustan kan, kalau dia kahwin macam mana kan. Lagu dia tu kan, kalau tu pusing-pusing api semua kan, baling-baling bunga kan. Itu orang India lah. Okey, kalau orang Cina pula, kalau dia kahwin, dia ada tunduk dekat orang yang tua kan. Dia datang bagi ampau. Okey, itu orang-orang Cina. Boleh menarik sebenarnya kalau belajar tentang adat resam ni. Okey, seterusnya apakah itu adat istiadat? Berbeza dengan adat resam. Adat istiadat ialah berbagai-bagai adat yang diikut. Adat istiadat ini sebenarnya ia lebih kepada majlis rasmi. Adat istiadat. Dia ada istiadat pertabalan, istiadat perkahwinan. Kalau awak tengok makan beradab. Okay, adat istiadat orang berkahwin ni. Kadang-kadang orang kata raja sehari. Kenapa dia panggil istiadat perkahwinan? Mereka dianggap raja sehari. Ni tak kahwin lagi kan? Semua kan pelajar saya ni. Okay, suatu hari bila kahwin nanti, awak nak rasa raja sehari, rasalah. Tapi jangan sampai menyusahkan. Maksudnya kalau sampai orang kata membazir, sampai kena pinjam alung sebab nak kahwin, sampai berbalah anak beranak semua sebab nak kahwin. Jadi orang kata kita kembali kepada agama kita, cukup buat rukun sahaja. Buat rukun nikah tu. Yang penting nikah. Kan? Okey, jadi ini ada istiadatnya. Berbagai adat peraturan yang dituruti. Okey, yang ini adalah kalau ikutkan ni agung kita. Kalau awak kenal lah, tu isteri agung kita, Permaisuri Agung. Okey, jadi kita kena kenal orang-orang besar ni. Kena kenal, mai tahu jumpa. Okey, boleh cakap daulat tuanku. Okey, boleh angkat sembah lah sebab ini adalah agung kita. Baik, itu adat istiadat. Okey, adab. Saya tak nak buatlah latihan ni, saja je nak cakap. Kalau awak nak tahu, inilah contoh soalan dalam final exam ataupun mid-sem awak atau quiz awak. Okey, dia suruh bincangkan insiden yang dianggap sebagai kurang adab. Justifikasi mengapa insiden kurang beradab tersebut tidak sepatutnya berlaku. Okey, istilah justifikasi ialah memberikan penerangan yang jelas. Itu istilah justifikasi. Kalau jumpa lepas ni perkataan justifikasi, maksudnya berikan penjelasan yang jelas. Kena ada penjelasan, kena ada bukti, kena ada hujah, kena ada contoh. Okey, isi, bukti, hujah, contoh. Itu justifikasi. Okey. Jangan berikan isi saja. Tak nak, tak lepas. Dia kena ada isi, bukti, hujah, contoh. Itu maksud justifikasi. Okay, jadi kalau jumpa soalan macam ni dalam aktiviti akan datang, tolong jawab dengan baik. Okey, kita teruskan. Etika pula. Apa maksud etika? Okay, kalau tengok gambar ni, dia merujuk kepada nurse. Nurse dia ada etika dia sendiri. Okay, tapi dari segi bahasa, etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adab sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan individu atau satu kumpulan manusia. Itu etika. Dari segi sosiologi ni ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perhubungan, orang kata ukhuwah, sosial kita. Satu standard menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenar perlu dilakukan. Itu etika. Kalau saya kata anda perlu beretika sebagai pelajar, maksudnya anda kena buat benda yang betul sebagai pelajar. Kalau tanya saya apa etika sebagai pelajar, puan? Awak sepatutnya dah patut tahu. Ketika online, buka kamera. Ketika datang kuliah, isi borang kehadiran. Borang kehadiran anda dah ada dalam Google Classroom. Kalau boleh dengar tu, boleh nak isi, tak ada masalah. Nak isi lepas ni pun tak ada masalah. Kemudian nota yang diberikan, etikanya ialah perlu dibaca. Tak perlu hafal pun tak apa, asalkan faham. Itu etika. Kemudian etos. Etos dari segi bahasa ialah sifat ciri sesuatu bangsa.
Okay, pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi falsafah masyarakat dan negara kita. Okey. Dari segi bahasanya, etos ialah sifat ciri sesuatu bangsa. Okey. Dari segi sosiologi, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, komuniti serta berbeza sejarah, etnik dan sebagainya. Itu etos. Maksudnya bagaimana budaya itu, bangsa itu menunjukkan imej dia, membawa imej dia dan sifat dia. Okey, cuba jawab. Buka mikrofon, tak apa. Okey, soalan saya buat bagi markah pun saya nak dengar jawab-jawab. Apakah sifat bangsa Melayu yang awak tahu? Kau tak tahu seorang pun. Sifat bangsa Okey, kalau malu boleh tulis dekat chat. Apa sifat bangsa Melayu? Boleh tulis kalau malu nak cakap. Biasalah kan kadang-kadang awak pemalu, suara tu macam suara awi kalau bercakap kan. Jadi tak nak cakap. Boleh tulis dalam chat ni. Okey, apa sifat bangsa Melayu? Tolong tulis. Yang awak tahulah. Memiliki sifat yang berani. Ya, semula. Memiliki sifat yang berani. Sifat yang berani. Okey, itu adalah satu isi Abdul Aziz. Boleh bagi saya contoh sifat berani Melayu tadi tu? Seperti contohnya kita menentang penjajahan British dan Jepun. Okey, termasuk seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah, Tok Janggut. Itulah sifat orang Melayu yang berani. Okey, bagus Abdul Aziz. Sifat Melayu adalah sifat berani. Sebab Abdul Aziz pandang kepada penjajah tadi, kolonial tadi. Okey, sifat Melayu berani. Okey. Dari segi hujah, dari segi bukti yang diberikan Datuk Bahaman, Tok Janggut tadi, Mat Kilau dan sebagainya. Okey, itu menunjukkan sifat Melayu tu beranilah ketika dijajah. Maksudnya jangan main-main dengan orang Melayu. Adakah sifat berani itu menggambarkan orang Melayu secara jelas, secara keseluruhan? Melayu confirm berani. Tapi bila puan minta semua jawab apakah sifat Melayu, pakat tak berani nak jawab belaka. Bahkan Datuk Abdul Aziz. Abdul Aziz seorang je berani. Apakah Abdul Aziz seorang saja yang Melayu? Yang lain ni bangsa gapo ni belakang ni? Saya tak tahu Abdul Aziz kata bahasa Melayu ni berani. Tapi masalahnya saya tak nampak bahasa Melayu selain Abdul Aziz je dalam kelas saya ni. Sebab Abdul Aziz yang berani jawab. Yang lain ni mungkin kacukan kot Aziz kan. Kacukan mungkin yang ni Pakistan campur Melayu, yang ni China campur Melayu, yang ni Korea campur Melayu kan. Muka pun macam muka orang Korea, dia muka macam Hindustan sikit-sikit kan. Jadi awak seorang je Melayu sebab awak berani cakap. Okey, tu soalannya, adakah Melayu itu menggambarkan sifat apa tu, berani tadi menggambarkan sifat Melayu? Kadang kita susah nak jawab, soalan senang sebenarnya. Kesungguhan dia. Orang Melayu ni dia dengan kesungguhan dia. Dengan mempunyai sifat kerjasama dengan sesama orang Melayu, berbincang apa macam mana nak mempertahankan tanah Melayu daripada penjajahan British. Sejak bertahun lalu lah. Lebih kurang macam tu. Okey, Abdul Aziz. Okey. Sebab kita tujuan tu. Maksudnya Abdul Aziz tu kata bahawa pada waktu tu kita perlu menjadi berani, jadi Melayu itu menjadi berani. Okey. Tapi di sini sebenarnya sifat atau ciri bangsa Melayu itu lebih kepada ditonjolkan oleh orang kata latar belakang dia, komuniti dia, okey, sejarah dia, okey, bahasa dia. Kalau saya tanya apa sifat orang Melayu? Sifat orang Melayu ialah bercakap bahasa Melayu. Itu salah satu sifat orang Melayu. Ada Melayu yang tak pandai cakap Melayu? Ada sebenarnya. Bukan tak ada, ada. Tapi majoriti Melayu cakap Melayu. Okay, majoriti sifat Melayu ialah makan nasi. Itu sifat orang Melayu. Confirm. Orang Melayu makan nasi. Orang Mak Saleh tak makan nasi. Mak Saleh dia makan potato. Dia makan steak. Itu Mak Saleh. Orang Itali dia makan spaghetti. Tapi sekarang Melayu pun dah ramai dah makan spaghetti kan. Cumanya kalau jumpa nasi tu tak tolak. Itu sifat Melayu. Apa lagi? Melayu orang kata sangat kuat dari segi rumpunnya. Okey, rumpun dah ada resamnya, dia sangat kuat. Dia bawa pantun, dia bawa syair orang Melayu ni. Saya tak tahu kalau anak muda sekarang pandai berpantun lagi tak.
Okey. Jadi itu sifat-sifat Melayu kita tengok. Okey, apa yang diberikan contoh di sini ialah di antara kata-kata oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita yang dulu ya. Okey, jadi boleh bacalah nanti. Itu etos Terima kasih Aziz. Sangat bagus perbincangan Aziz berikan Etiket, kita buat apa pula etiket? Etiket ialah adat dan peraturan, bukan kesopanan. Terutamanya dalam kehidupan sosial atau dalam profesen tertentu. Contohnya, wanita bangsa kita belum mahir tentang etiket yang lazim di rumah orang-orang besar. Rumah-rumah orang besar. Dia bukan peraturan bukan ni berkenaan berkenaan kesopanan bukan okey adat dan peraturan. Contohnya etiket di meja makan. Saya dulu pernah ambil subjek apa saya tak ingat waktu zaman saya matrik dulu. Memang saya belajar etiket atas meja makan, tapi ikut pesen etiket ni orang Melayu tak ada. Kita asalkan basuh tangan, baca bismillah, makanlah pakai tangan tu kan, tak ada masalah. Okey. Tapi etiket orang Mat Saleh, kita banyak etiket ni banyak memandang kepada barat etiket ni. Atas meja makan tu Mat Saleh, awak bukan nampak satu je sudu. Tak. Dia ada kadang-kadang 4 5 6 sudu, 4 5 6 garfu, 4 5 6 pisau. Lepas tu pinggan dia pun bukan satu pinggan, 2 3 4 pinggan, mangkuk 2 3 mangkuk atas meja. Sebab bila dia makan entree, tu makanan yang mula-mula sampai entree dia panggil, dia pakai pisau lain dengan garfu lain. Bila datang je appetizer, dia pakai garfu lain, sudu lain. Bila datang je main course, dia makan pakai yang lain pula. Itu etiket. Kalau awak belajar etiket, awak akan jadi macam seolah-olah sangat profesional. Sebab dia bukan berkaitan dengan adat Etiket ni dia lebih kepada peraturan yang ada ketika buat sesuatu. Itu etiket. Dia banyak dipengaruhi oleh barat etiket ni. Contoh kat sini etiket meja makan lah. Dekat meja makan tak boleh batuk. Kalau ikutkan tu. Batuk pun dia ada etiket dia ketika batuk awak nak basuh tangan tu kalau sudu. Saya pernah pergi makan di sebuah restoran. Restoran dia macam barat sikit. Sudu saya jatuh. Saya tengah-tengah banyak sangat sudu kan atas meja kan. Jadi pak jatuh sudu saya. Ambil saya. Waiter cakap, no ma'am, no, don't take it ma'am, it's dirty. Dia cakap itu kat saya. Saya pun, okay sorry, we will replace it. Dia cakap. Lepas tu dia bawa sudu baru. Dia marah saya ambil daripada bawah. Tapi restoran Melayu tak ada pun. Jatuh air, ambil letak mula lah pinggan. Okay. Membazir kalau tak makan kan. Okay. Jadi orang kata orang British ni sebenarnya awak jangan terkeliru British dengan Amerika dia lain. Kita dijajah oleh British. Kita bukan dijajah oleh Amerika. British datang jajah, sebenarnya orang British adalah orang yang paling, orang kata mereka sangat mementingkan etiket orang British ni. Okay, bahasa mereka pun bahasa yang sangat sopan. Dia jumpa awak, walaupun awak ni muda kan, contohnya macam Al-Hadi, dia jumpa Al-Hadi kan, dia panggil sir. Excuse me sir, how can I help you? Okay, dia bagi sir. Kalau dia jumpa Noaimah, excuse me miss, how can I help you? Okay, dia sangat bergaluh. Okay, British ni. Orang Amerika lain. Orang Amerika lain. Saya tak nak cerita lah pasal orang Amerika ni, awak pun tahu. Tetapi kita dijajah oleh British. Cuma pemikiran kita sekarang dijajah oleh orang Amerika banyak. Mereka banyak jajah pikiran kita ni. Okay, tapi sekarang kita banyak dijajah oleh Korea. Okay. Okay, topik seterusnya. Susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca kolonial. Okay. Saya ke yang conteng belakang tu? Allahu Akbar, terconteng lah pula. Okay. Susun masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial dan pasca kolonial. Okay, tengok Dekat sini ada gambar diberikan. Alah, saya conteng-conteng pula ni. Okay, habitat bangsa Han, habitat bangsa Jepun. Okay, ni wilayah alam Melayu. Di sinilah kita letaknya. Kecil je kita. Siapa kata Malaysia ni besar? Malaysia ni kecil je. Kan? Tetapi kita tengok bahawa kolonial pada zaman kolonial dulu kita ada Jepun. Kita ada orang kata mana British. Tak nampak British kat sini. Okay, ditunjuk kat sini. Sebelum kedatangan kolonial, telah wujud etika dalam masyarakat yang disebut adab, adat istiadat dan adat resam. Proses migrasi dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur akibat proses pinjam-meminjam dan tersulam dalam masyarakat.
Okey, ini maksudnya ini pengenalan lah untuk faham bahawa walaupun kita belum dijajah, pada zaman kita sebelum dijajah, kita sangat-sangat memegang kepada adab, adat istiadat dan adat resam. Kalau bayang balik cerita hantuah lah. Siapa-siapa tak tengok lagi cerita hantuah, P. Ramlee tu minta mak ayah tolong download cerita P. Ramlee, nak tengok cerita hantuah jap. Okey, awak tengok bagaimana mereka datang menghadap sultan. Okey, sangat-sangat menghormati sultan pada zaman tu. Zaman sekarang, ikut suka kita je nak kecam. Pah ke sultan pun kena kecam. Permaisuri pun kena kecam. Sebab apa kita tak puas hati? Kan. Lepas tu awak jangan main-main Setiap kali kita online, MC dia ada data kita. Kalau awak kecam netizen kecam sultan ke agung ke, kita boleh dikenakan akta tau. Akta yang boleh membawa kepada kata penjara ataupun denda. Tak boleh main-main. Berapa banyak dah orang ketangkap sebab mengata sultan, mengata permaisuri agung. Tak boleh jadi pada zaman tu kita dengan sultan sangat hormat. Kita akad sembah kepada sultan. Ada setengah-setengah tu cerita yang mengatakan bahawa mereka tak berani pada waktu zaman tu, rakyat tak berani angkat kepala bila sultan lalu. Saya tak tahulah sejarah ni betul atau tidak. Ada yang kata ada salah seorang delegasi daripada China datang nak tengok muka sultan. Sebab selalunya kita kalau menghadap sultan di Balai Rong tu, mereka tak boleh angkat muka tau. Mereka akan pandang bawah je. Tak berani berhadapan mata dengan sultan. Jadi adalah pedagang delegasi Cina datang. Mereka orang Cina ni mereka bawa sayur kangkung untuk dipersembahkan pada sultan. Jadi bila makan kangkung ni panjang Kalau awak tak potong dia panjang tau. Awak tanya mak awak. Kalau tak potong kangkung ni bila goreng dia panjang, lembut sangat. Jadi bila makan kangkung tu, dia angkat kangkung. Okey, rakyat terpaksa angkat, bukan rakyat lah, orang-orang besar dalam Balai Rong istana tu angkat kangkung. Raja pun, sultan pun angkat kangkung. Jadi bila makan tu mereka nampak muka sultan. Delegasi Cina boleh nampak muka sultan bila makan kangkung. Saya tak tahulah tu cerita mitos ke cerita betul ke, saya tak tahu. Tapi nak beritahunya, berusaha nak tengok muka sultan. Sekarang ni awak muka Sultan Kelantan pernah tengok tak? Siapa Sultan Kelantan kita? Sultan Muhammad. Okey, Sultan Muhammad. Okey. Jadi baguslah kalau kenal. Kalau tak kenal tu kena tengok internet Okey, baik. Jadi prakolonial ni kalau kita tengok kat sini, prakolonial ialah zaman sebelum penjajahan. Aduh, kejap. Kenapa dia jadi cala-bala macam ni? Ni kerja saya lah ni kan. Okey, tak apa. Baik. Okey, jadi prakolonial kalau ikutkan telah ada adab, adat resam dan adat istiadat. Tengok punyalah dia tunduk 90 darjah beradab sungguh zaman kita ni. Apa tu anak-anak muda zaman dululah. Zaman sekarang ni saya tak tahu macam mana sebab tak jumpa anak muda dah duduklah internet je kerja kita kan. Okey, tumpah lalu macam tu sekali sopannya. Okey, ni untuk adat istiadat dengan sultan. Okey, yang ni kalau kita jumpa orang tua kita salam dan sebagainya. Saya rasa masih lagi berlangsung sekarang ni, masih lagi berlangsung. Tapi sejauh mana kita betul-betul menghayatinya. Buat tak tentu lagi hayati. Buat tak tentu lagi hayati. Istilah menghayati ni dia masuk dalam jiwa. Jadi bila kita salam dan cium tangan orang tua kita tu, kita tahu kenapa aku cium tangan orang tua aku ni. Kenapa aku tunduk depan orang tua aku. Okey. Prakolonial zaman negara belum dikenali sebagai Malaysia. Belum dijajah. Okey, tanah Melayu lah pada waktu tu. Etika telah terjema dalam tingkah laku serta kehidupan seharian. Okey, disebut adat istiadat atau kemudian zaman negara kita dijajah pada zaman kolonial. Etika dalam pakaian, percakapan dan juga pentadbiran ketuanan. Awak tengok kolonial ada etika, etos dan etiket mereka banyak ambil daripada barat. Orang Jepun ada tak dia bawa adat dia? Orang Jepun makan pakai chopstick. Melayu tak ada lagi makan pakai chopstick, tapi Melayu dah mula makan pakai spoon. Okey, maksudnya barat tu lebih kuat dia punya pengaruh terhadap kita. Tapi ada Jepun tinggalkan kat kita. Jepun tinggalkan selipar Jepun. Kita masih pakai selipar Jepun sebab Jepun bagi kat kita selipar Jepun dan juga penampar Jepun. Dua tu je yang Jepun tinggalkan sedangkan barat banyak tinggalkan benda lain kat kita. Okey, dia tinggalkan sudu, garfu, pakaian Pakaian pun kita tak ikut kimono. Kita tak pakai sangat kimono, tetapi kita pakai baju barat ni, kita pakai skirt dekat sekolah sebab yang membuka sekolah ialah pada zaman British. Jadi budak-budak pergi sekolah pakai seluar pendek, baju sekolah dan budak perempuan pakai skirt. Pada zaman British tu. British yang membuka sekolah di Malaysia, di tanah Melayu. Untuk pengetahuan awak.
Okey, Jepun dia banyak macam dari segi ekonomi. Jepun, okey. Jepun dia banyak dari segi ekonomi, tetapi lepas tu diambil alih oleh British yang meneruskan ekonomi tersebut. Okey, kalau belajar sejarah nanti awak tahulah, insya-Allah. Awak ambil pengajian Malaysia nanti, insya-Allah awak tahu. Okey, zaman pasca kolonial, zaman kita lah ni, zaman awak lah ni. You semalam pergi mana? I waiting for you so long, man. I think you tak best lah sebab tak tunggu aku. Lebih baik makan rojak daripada guna bahasa rojak. Bahasa pelaut. Tak kata etika, tak etikanya sampai kepada bahasa pun kita dah campur aduk. Jadi kita menerima variasi percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Okey, nilai etika bercampur baur, wujud dalam persekitaran formal dan tidak formal. Okey, kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita merosot disebabkan kegagalan kita mempelajari dan menghayati etika dan peradaban negara kita. Kat sinilah kita risau. Okey, sekejap. Baby, sini baby, sini baby. Baby, sini baby. Baby, nangis pula dia gaduh dengan abang dia. Okey, tak apa. Okey, sini. Jadi saya nak anda faham tentang kerisauan yang berlaku. Kita tak nak bila dah terlampau luas sangat dunia kita. Dunia awak dah luas sekarang ni. Semuanya menggunakan telefon. Dunia awak dah menggunakan telefon. Jadi dalam telefon ni nampak kecil. Perantinya kecil tetapi dunia dalam telefon ni luas. Kita takut bahawa budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa kita semakin merosot. Okey, walau apa sekalipun ketika berbicara dalam phone, sila pastikan etika itu masih berlangsung ya. Okey, kerangka analisis. Okey, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah struktur sosial. Okey, tak banyak dah, sikit tinggal. Okey, ni topik 1 ni. Okey, kalau kita kerangka, kita melihat kepada kerangka ini. Sekejap, saya tengok sekejap. Sejarah, struktur sosial dan biografi. Tadi mula-mula kan, dah mula kita cakap tentang 3 perkara ni kan. Sejarah itu memberikan kesan kepada struktur sosial dan biografi. Dia ada tiga hala tadi tu. Okay. Jadi tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkara sejarah. Struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan juga. Okay. Siapa kita hari ini? Di mana kita lahir? Di mana asal kita? Okay. Ada antara kita ni sebenarnya tidak tahu sejarah. Bila tidak tahu sejarah adalah amat sukar untuk berbicara tentang sosial, tamadun kita. Okay. Dan juga mereka yang tidak faham sejarah kebanyakannya boleh tersasar daripada menghayati peradaban yang berlaku dan ketamadunan bangsa. Okay. Saya tak kata bahawa orang kata sejarah kita hebat, saya tak kata ya. Ada sejarah tamadun lain yang lebih hebat. Tetapi sejarah itu banyak mengajar kita bahawa untuk menjadi bangsa yang hebat, kita kena banyak belajar daripadanya. Kita nak dijajah semula ke oleh pihak British? Saya nak tanya awak. Awak nak ke British jajah awak? Tak nak kan? Nak ke Jepun datang kembali dan bagi penampal Jepun kat kita? Tak nak kan? Kalau awak tengok ya sejarah-sejarah, saya rasalah zaman penjajah tak ada kata yang betul-betul seronok, tak ada ya. Zaman Jepun, potong kapra tu benda biasa, potong kepala. Awak tak tunduk pada orang Jepun, dia potong kepala guna samurai sword dia tu. Okey. Awak tak dengar cakap British, kadang-kadang dia tembak terus. Ya. Jadi pada zaman penjajahan, ia bukan sesenang zaman kita ni. Kita tengok bagaimana Israel menjajah Palestin. Kita raya kat sini seronok raya. Orang Palestin kena bom. Awak tengok bagaimana mereka teruk dijajah. Awak nak kena bom ke waktu ni? Tak nak kan? Kan? Kita takut. Jadi apabila kita tidak belajar daripada sejarah, kita mula lupa. Kita mula lupa bahawa Jepun pernah tampal kita, British pernah jajah kita, ya, Portugis pernah jajah kita. Kita kadang jadi tak ingat bahawa bila masa mereka boleh datang jajah balik. Yang terbaru ni kapal terbang Israel lalu atas udara kita baru-baru ni. Okey, ramai netizen yang meluahkan rasa risau.
Takut okay. Sebab awak pun saya takut internet saya hilang. Kalau hilang tu awak tunggu je. Mungkin saya akan masuk balik. Okay, seterusnya. Sikit lagi, ada banyak lagi ke? Okay, sikit je lagi. Kita terus kepada slide seterusnya. Tahap penghayatan etika. Okay, tahap penghayatan. Okay, sorry Saya kata tak, kalau saya tengok awak tak gerak dalam kamera awak tu, memang awak akan hilang. Maaf ya. Kalau saya hilang tu, tunggu je. Saya akan masuk balik. Biasalah PDPR kat rumah. Anak-anak pun PDPR. Jadi mereka pun guna internet. Okay. Sikit lagi nak habis. Okay. Kita tengok bahawa tahap penghayatan etika dan peradaban adalah berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi. Okay. Kita kena berani kerana benar. Ini dikatakan oleh Tan Sri Said Mohtar Al-Bukhari. Okay. Kita tahu bahawa sebagai masyarakat Melayu, sebenarnya kita banyak dugaan sebagai masyarakat Melayu ni, kita nak memartabatkan bangsa Melayu sebenarnya. Sebab dalam perlembagaan mengatakan bahawa bangsa yang paling yang mendapat banyak keistimewaan di Malaysia ialah bangsa Melayu. Tetapi kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa India, bangsa-bangsa lain lagi yang juga memohon untuk keistimewaan yang sama. Okay. Sebab tu kena belajar perlembagaan jadi kalau orang Cina memohon kepada hak-hak istimewa yang orang Melayu dapat, kita kadang-kadang kena tangani dengan baiklah. Kita tak boleh kata saya Melayu, saya lebih hebat daripada bangsa lain. Tak boleh cakap macam tu. Sebab mereka juga sebenarnya dilahirkan di Malaysia, warga negara Malaysia juga. Awak sebenarnya tak nampak dunia orang bukan Melayu ni sebab tak berkawan dengan orang bukan Melayu. Tapi satu masa nanti bila anda berkawan dengan orang bukan Melayu, anda boleh nampak. Sebenarnya mereka juga tidak jauh beza daripada kita. Mereka juga nak hak istimewa yang orang Melayu ada. Bila sampai satu tahap mereka boleh dapatkan hak istimewa tu, mereka akan rasa itu satu kejayaan besar. Tapi sampai tahap ni ia masih dijaga oleh perlembagaan negara. Okey, jangan risau, insya-Allah kita masih terjaga. Okey. Kalau tengok kat sini struktur sosial tradisional dan struktur sosial modern sebelum zaman penjajahan kita ada raja atas sekali. Pembesar dan bangsawan. Lepas tu rakyat, kemudian hamba. Ada istilah hamba kalau anda hidup di zaman ini, di manakah anda pada waktu ini? Saya selalu bayang kalau saya zaman sebelum penjajahan dulu, rasanya saya ni puteri raja kot rasanya. Koya lah puteri raja. Okay, adakah kita tetap duduk dekat barisan hamba ke? Kita pun tak tahu kan. Masuk ada sampai tahap hamba. Okay, golongan yang memerintah atas, golongan yang diperintah bawah. Okay, struktur sosial moden berbeza. Ini selepas penjajahan. Selepas penjajahan tidak ada kelas atasan, kelas menengah, kelas pekerja, kelas bawahan. Sudah tidak ada kelas hamba. Kelas atasan ini kadang-kala pihak British ketika dia buat penstrukturan ni, banyak pihak istana tak puas hati. Pihak istana sebab pada zaman mereka di atas sekali. Tapi bila datang je resident daripada British, mereka bertindak sebagai golongan kelas atasan, mereka dapat menundukkan pengaruh istana. Tu istana tak bagi sangat tu. Okay. Istana pun memberontaklah dan juga tidak setuju dengan kedatangan penjajah. Okay. Berbeza, penghayatan ni berbeza. Tu sebab saya kata, kalau Irfan tahu pasal sejarah, mungkin Irfan mempunyai tahap penghayatan etika dan peradaban yang lebih elok daripada orang yang tidak tahu sejarah. Okay. Contohnya Cik Syahmi, suka baca tentang sejarah Melayu. Dia baca buku Tun Sri Lanang. Dia baca buku Salalatus Salatin. Dia banyak tahu sejarah. Jadi Cik Syahmi mempunyai tahap penghayatan etika dan peradaban yang lebih tinggi daripada orang yang tidak baca buku-buku tu. Sebab tu dikatakan tahap ini juga berbeza-beza ya. Orang yang kenal Tunku Abdul Rahman, yang tahu tentang diri beliau, yang tahu tentang perjuangan beliau, akan lebih faham tentang proses kemerdekaan berbanding dengan orang yang tidak tahu tentang Tunku Abdul Rahman. Okey, jadi faham ya, saya tak kata bahawa anda semua ni menghayati dengan baik ataupun tidak menghayati dengan baik, saya tak tahu. Setakat ini saya tak tahu lagi level ada duduk mana. Takkan nak bagi, ada ISO SPM boleh berapa hari tu sejarah? Okey, nak tanya soalan gitu ke? Pakat tak saya beritahu belakang. Okey, saya pun tak saya beritahu sejarah saya boleh berapa. Okey, penghayatan etika dan peradaban peringkat individu. Okey, sikit lagi. Kalau tengok grafik ni, awak dapat tengok penghayatan etika ni. Tengok gambar tu.
Kita ada di peringkat individu. Anda lah secara individu. Sejauh mana anda sebagai individu menghayati etika dan peradaban? Di peringkat keluarga, keluarga anda sejauh mana mereka menghayati peringkat etika, penghayatan etika dan peradaban? Di peringkat community, okey, sejauh mana penghayatannya? Di peringkat masyarakat, itu lebih besar dari segi penghayatannya. Okey. Penghayatan etika peradaban konteks masyarakat negara, okey, masyarakat dan negara dan juga pasaran. Okey, kita nak bincang benda ni sebenarnya banyak lagi perbincangan kita untuk kuliah-kuliah yang akan datang. Okey, cuma saya nak awak pandang benda ni dari sudut yang lebih jauh, sebabnya saya nak anda mampu nanti menjawab tugasan yang bakal diberikan. Tugasan anda nanti lebih kepada apa pandangan anda, bagaimana justifikasi anda dan sebagainya. Kalau nak tu bermula pada hari ini, boleh dah nak baca berita-berita yang berkaitan dengan masyarakat kita. Okay, berapa banyak kita tengok orang yang bergaduh ya, sama-sama jiran kerana berbeza pandangan. Okay, orang Melayu gaduh dengan orang Cina, orang India gaduh dengan orang Cina, Cina gaduh Melayu gaduh dengan India. Jadi benda ni orang kata non-stop. Baloh. Yang paling peliknya Melayu balah dengan Melayu. Tu yang paling pelik. Kenapa nak balah sama-sama Melayu mana etika kita? Kita kata kita sama-sama Melayu, berani. Abdul Aziz kata tadi pakat berani belaka tu. Yang pakat nak balah belaka tu, moga berani belaka. Kan? Jangan sampai jadi mencalakan imej kita, sebabnya kita merasakan apa yang salah tu kita kena berani. Kita kena berani untuk mempertahankan apa yang kita percaya. Nanti kalau masuk diploma kan, ambil subjek kemahiran berfikir. Bila awak ambil subjek kemahiran berfikir, awak akan nampak dunia ni lebih luas sebenarnya. Okey? Tapi sikit sebanyaklah saya akan cuba masukkan teori kemahiran berfikir dalam etika dan peradaban ni, sebab anda sebenarnya kena mengubah pemikiran anda kepada satu pemikiran yang lebih positif. Okey? Jadi saya ucapkan terima kasihlah sebab hadir. Siapa-siapa ada soalan nak tanya saya, boleh tanya. Melayu berani, kenapa tak berani tanya? Habislah puan ni, apalah. Okey, tak ada, biasalah kan. Jadi saya faham dua perkara je. Kalau awak tak tanya tu, sama ada saya terlampau bisa bab mengajar sampai awak faham belaka, ataupun awak memang tak faham apa yang awak belajar tadi. Itu saja. Okey, kalau faham alhamdulillah, kalau tak faham boleh tanya dalam grup. Ya, saya lebih suka sebenarnya menjawab soalan dalam grup berbanding PM. Sebab bila awak tanya soalan dalam grup, sekurang-kurangnya awak buat amal jariah, member awak boleh baca jawapan daripada saya. Awak sebenarnya membantu member jugalah untuk memberikan info. Jadi jangan malu-malu bertanyalah dalam grup Tapi sebelum tu tolong beritahu nama lah. Dalam grup ni kadang-kadang saya tak tahu, saya tak install nama awak saya tak record nama awak, jadi saya tak tahu siapa. So beritahulah saya ni siapa-siapa, saya nak tanya puan, gini. Okey? Jangan lupa isi borang kehadiran dalam Google Classroom. Kita akan jumpa lagi dalam sesi kuliah kita bila? Esok petang. Pukul 2 petang, ngantuk lah sesi awak dia. Digalakkan esok petang tu makan ceklat lah. Makan ceklat Kopiko ke, makan ceklat Hudson ke yang pedas-pedas sikit supaya tak ngantuk. Subjek ni memang mengantuk sebab awak sekadar mendengar. Okey, itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita dan membina sahsiah kita Jaga diri baik-baik, COVID masih ada di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.